Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan perkongsian hadis menggunakan kitab Riyadhus Salihin. Moga-moga pertemuan subuh ini adanya manfaat, adanya kebaikan untuk saya dan setiap daripada kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita berada pada siri yang kedua berkenaan tentang riwayat kitab Riyadhus Salihin yang telah dikumpulkan riwayatnya oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita bermula, apa kata kita sama-sama perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ilal huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi dan juga tag sebalua serta tag rakan-rakan yang lain. Ahlan Kak Kutina binti Abdullah, Zuraida Siddiq, Wan Ruhaiza, Bunga Lawang, Syafiqah, Faradillah, Karimah, Ana Sukaimi, Wan Ruhaiza, Zulfian Isma, kemudian Ayu Muhammad dan Ayu Syafira. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Kita berada pada pembacaan kitab Riyadhus Salihin dan kita masih lagi berada pada muqaddimah. Maka pada siri yang lalu dalam muqaddimah, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala telah mulakan muqaddimah kitab Riyadhus Salihin dengan beliau membawakan ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami telah ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah. Maka di situ Imam Nawawi menegaskan bahawa sebenarnya dunia adalah tempat untuk beramal. Dunia adalah tempat yang sementara. Dunia adalah tempat untuk dijadikan penghubung dan juga menjadikan penyampai kepada akhirat, bukannya tempat yang berkekalan. Lalu beliau bawakan beberapa potong ayat untuk menerangkan tentang kehidupan dunia beserta dengan sepotong syair yang kita telah baca tempoh hari. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, فَإِذَا كَانَ هَالُهَا مَا وَصَفْتُهُ, masih lagi dalam muqaddimah, maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Fa'idha, maka apabila adalah keadaan dunia itu seperti mana yang aku sifatkan, seperti mana yang aku terangkan, iaitu dunia itu pasti binasa, dunia itu nikmatnya tidak berkekalan, dan kita pasti akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahaluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuh, dan keadaan kita dan tujuan kita telah diciptakan seperti mana yang aku terangkan, iaitu untuk menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fahaqqun 'alal mukallaf an yadhhaba bi nafsihi madhhabal akhyar, kata Imam Nawawi, maka selayaknya, sewajibnya ke atas orang-orang yang mukallaf pada waktu itu untuk membawa dirinya pada pegangan orang-orang yang berjaya, orang-orang yang baik. Wa yasluka maslaka ulin nuha wal absar, dan hendaklah dia berjalan pada jalan orang-orang yang berakal dan juga mempunyai pandangan hati.
wa yata'ahhaba, dan hendaklah dia melakukan persiapan lima asyartu ilaih, seperti mana yang aku telah isyaratkan. Maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa yahtamma, dan sepatutnya dia mengambil berat bima nabbahtu alaih, dengan peringatan yang telah aku sebutkan. Wa aswabu tariqin lahu fi dhalik wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik at-ta'addubu bima sahha an nabiyina sayyidil mursalin wa sayyidil awwalin wal akhirin. Dan jalan yang paling betul dan juga jalan yang paling lurus yang boleh ditempuhi oleh orang-orang yang ingin menuju kepada Allah adalah at-ta'addub, beradab, melakukan dengan apa yang telah sabit daripada Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan ketua orang-orang yang terdahulu dan kemudian. Wa akram as-sabiqin wal lahikin, dan semulia-mulia makhluk, semulia-mulia insan untuk yang terdahulu dan kemudian. Salawatullahi wa salamuh alaihi wa ala sairin nabiyyin, selawat dan salam ke atas baginda dan ke atas semua para nabi yang terdahulu. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan beberapa ayat dan beberapa hadis supaya sentiasa menolong. Maka kata Imam Nawawi, berdasarkan riwayat dan hadis yang menggalakkan kita untuk menolong dan juga membantu orang lain di atas ketaatan, maka sebab itulah aku telah mengumpulkan hadis dalam kitab ini sebagai bantuan dan pertolongan aku untuk membantu lebih ramai orang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi menukilkan daripada Al-Quran, wa qad qala Allah taala, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu ke atas kebaikan, alal bir, di atas ketaatan, wat taqwa, dan juga ketakwaan. Wa ta'awanu, dan tolong menolong kamu, alal bir, di atas ketaatan, wat taqwa, dan juga ketakwaan. Wasahha, dan telah sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhi. Sabda Nabi SAW, dan Allah berterusan dalam membantu seorang hamba selagi mana hamba itu membantu saudaranya. Lalu dibawakan riwayat-riwayat yang mana Imam Nawawi sebenarnya nak menerangkan kepada kita antara sebab beliau menulis buku ini, buku yang bukan sedikit riwayatnya, lebih daripada 1000 lebih riwayat yang Imam Nawawi kumpulkan untuk pada waktu itu menjadi rujukan kepada kita dalam untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka antara sebabnya adalah supaya boleh membantu orang ramai untuk menjadi hamba Allah dan juga untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Nawawi bawakan hadis, wallahu, dan Allah fi aunil 'abd, akan sentiasa menolong seorang hamba, maka nal-'abd, selagi mana hamba tersebut fi auni akhi, membantu saudaranya. Wa annahu qal, dan sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khair, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu, maka untuknya, mithlu ajri fa'ilih, adalah umpama ganjaran orang yang melakukannya. Barang siapa yang menunjukkan sesuatu kebaikan kepada orang lain, maka orang yang buat kebaikan itu akan dapat pahala, bahagian dia. Tapi orang yang menjadi penyebab, orang yang menjadi penunjuk bagi kebaikan itu, maka dia pun mendapat pahala. Seterusnya Imam Nawawi membawakan hadis yang ketiga, yang mana sabda Nabi SAW, man da'a, barang siapa menyeru, ila huda, kepada petunjuk, kepada kebaikan, kana lahu, adalah untuknya, minal ajri, daripada ganjaran, mithlu, seperti mana, umpama,
ujuri, ganjaran, man tabi'ahu, orang yang mengikuti seruannya, la yankusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangkan sedikit pun ganjaran mereka. Lalu ini hadis yang ketiga, orang yang mengajak orang lain untuk buat baik, ditunjukkan satu amalan, ditunjukkan satu sunnah, ditunjukkan satu doa, orang lain ikut, maka dia akan dapat pahala yang sama, dan Nabi bersabda, tanpa mengurangkan pahala orang yang melakukannya. Wa annahu qala li Ali radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW juga pernah bersabda kepada sepupu baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah, fawallahi, maka demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajula, bahawa Allah memberi petunjuk melalui kamu seorang lelaki, khairun, itu lebih baik untukmu, min humrin na'am, daripada harta yang paling bernilai, iaitu binatang ternakan ataupun unta yang berwarna merah. Lalu ketika mana dalam peperangan Khaybar, Nabi SAW pesan kepada Sayyidina Ali, kalaulah orang-orang Yahudi masuk Islam, maka untuk seorang mendapat petunjuk, itu lebih baik daripada harta dunia yang paling bernilai. La an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Maka inilah beberapa riwayat yang menjadi penguat kepada Imam Nawawi untuk kumpulkan hadis dan juga ayat Al-Quran dalam kitab beliau Riyadhus Salihin. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, ketika mana dah menerangkan kepada kita tujuan kita diciptakan, tujuan dunia diciptakan, dan juga riwayat-riwayat yang datang untuk memberi galakan kepada kita untuk tolong menolong orang lain, maka kata Imam Nawawi rahimahullah, fara'aitu, maka atas sebab itu aku melihat, an ajma'a, adalah patut bagi aku mengumpulkan, mukhtasaran, satu ringkasan, minal ahadithis sahihah, yang terdiri daripada hadis-hadis yang sahih, mustamilan, yang meliputi, ala ma yakunu tariqan, untuk dijadikan sebagai jalan, li sahibihi, untuk tuannya, untuk sampai kepada akhirat. Maka Imam Nawawi kerana berdasarkan hadis dan juga ayat Al-Quran, supaya tolong menolong ke atas kebaikan, menunjukkan jalan petunjuk kepada orang lain akan mendapat pahala tanpa mengurangkan pahala orang yang melakukan amalan, mengajak orang kepada kebaikan lebih baik daripada harta yang paling bernilai, iaitu binatang ataupun tunggangan yang berwarna merah. Maka kata Imam Nawawi, aku melihat daripada sebab itu adalah patut bagi aku mengumpulkan satu ringkasan yang terdiri daripada hadis-hadis Nabi SAW, yang mana sesiapa yang mana berpegang dengan hadis ini, dia boleh menjadikan orang tersebut sampai ke akhirat. Wa muhassilan li adabihi al-batinah wa zahirah, dan menjadikan orang yang beramal dengan hadis yang aku kumpulkan ini, dia akan mendapat adab-adab yang batin dan juga zahir. Jami'an litarghibi wat tarhib, terkumpul pada ringkasan hadis ini hadis-hadis berbentuk galakan dan juga hadis-hadis berbentuk amaran. Wasairi anwa'i adabis salikin, dan terkumpul juga dalam ringkasan hadis-hadis ini segala jenis adab-adab untuk orang yang nak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkumpul, sebab itu dinamakan Riyadhus Salihin, taman orang-orang yang salih, taman orang-orang yang nak sampai kepada Allah, daripada satu bab bermula daripada bab ikhlas sampailah bab yang terakhir yang bakal kita baca dalam kitab ini. Min ahadithiz zuhud, ada dalam ringkasan hadis yang aku kumpulkan ini, kata Imam Nawawi, hadis-hadis yang terdiri daripada hadis-hadis zuhud. Wa riyadatin nufus, latihan-latihan untuk seseorang itu bagi dirinya. Wa tahdzibil akhlaq, hadis-hadis berkenaan tentang akhlak. Wa taharatil qulub, hadis-hadis untuk membersihkan hati. Wa ilajiha, ubat untuk hati.
wa siyanatil jawarih, hadis-hadis untuk dia memelihara akan anggota badan dia, wa izalati wijajiha, untuk menghilangkan menghilangkan perkara yang tak baik pada anggota badannya, wa ghairi dzalika min maqasidil arifin, dan juga hadis-hadis yang selain daripada itu, daripada apa yang menjadi tujuan orang-orang yang mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada sini kita nampak bagaimana Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menerangkan kepada kita tujuan kita sebagai hamba Allah. Tujuan dunia diciptakan adalah bukan untuk berkekalan. Kemudian beliau bawakan beberapa hadis pentingnya untuk seseorang itu tolong menolong ke atas kebaikan, dan ganjaran yang luar biasa bila kita mengajak orang kepada kebaikan, dan itu menjadi penguat untuk beliau menulis kitab Riyadhus Salihin, yang mana terkumpul pada kitab Riyadhus Salihin akan hadis-hadis yang jika seseorang itu pegang, dia boleh sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa altazima alla adhkura fi illa hadithan sahihan minal wadihat. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dan aku berpegang teguh yang mana aku tidak nukilkan dan tidak sebutkan pada kitab ini kecuali hadis sahih yang jelas, mudafan ilal kutubis sahihatil masyhurah, yang mana hadis itu ada nisbah, ada hubungan dan diambil daripada kitab-kitab hadis yang sahih. Wa usaddiral abwaba, dan aku mulakan bagi setiap bab yang ada dalam kitab Riyadhus Salihin minal Qur'anil Aziz, dengan ayat-ayat daripada Al-Quran yang mulia, bi ayatin karimat, dengan ayat yang mulia, wa uwashshiha ma yahtaju ila dhabtin aw syarhi makna khafiyyin binafa'isa minat tanbihat, dan di mana perlu aku datangkan keterangan-keterangan menerangkan apa yang perlu diterangkan. Wa idza qultu fi akhir hadis, kata Imam Nawawi, bila aku sebutkan pada penghujung sesuatu hadis muttafaqun alaih, maka maksud muttafaqun alaih adalah riwayat ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim rahimahumullahu ta'ala. Seterusnya kata Imam Nawawi pada penghujung kitab beliau, wa arju, dan aku berharap, intamma, jika sempurna, hadzal kitab, kitab ini, an yakuna, menjadilah kitab ini, sa'iqan, sebagai pembimbing, sebagai pemandu, lil mu'tani bihi ilal khairat, untuk orang yang mengambil berat untuk melakukan kebaikan. Lalu kata Imam Nawawi, kalaulah ada orang yang ambil berat tentang kitab ini, dia berharap kitab ini boleh menjadi pemandu, pembimbing, bukan untuk semua orang, untuk orang yang benar-benar mengambil berat untuk menuju kepada kebaikan. Dan dia berharap juga orang yang mana berpegang betul-betul dengan hadis yang ada dalam kitab ini, maka kitab ini akan menjadi hajizan, penghalang, lahu, untuk orang tersebut, an anwa'il qabaih, daripada perkara-perkara yang maksiat dan tak elok. Wa ana sa'il, pada penghujungnya Imam Nawawi meminta kepada setiap daripada kita. Kata Imam Nawawi, wa ana sa'il, dan aku memohon, akha, kepada mana-mana saudara, intafa'a, dan juga saudari yang mengambil manfaat, bisyai'in minhu, daripada apa jua manfaat daripada kitab ini, ayyad'uwali, untuk sentiasa mendoakan aku, wali walidayya, mendoakan kedua ibu bapaku, wa masyaikhi, dan juga mendoakan guru-guruku, wasairi ahbabina, dan mendoakan untuk sekalian teman-teman kami, wal muslimin, dan juga mendoakan seluruh orang-orang Islam,
Lalu kita telah membaca, bahkan kita telah ambil manfaat daripada kitab ini, maka marilah sama-sama kita doakan moga Allah balas kebaikan Imam Nawawi di atas apa yang telah beliau lakukan untuk umat Islam daripada amalan-amalan dan juga daripada peninggalan ilmu yang beliau telah tinggalkan. Moga Allah mengampuni beliau dan kita. Moga Allah mengampuni kedua ibu bapanya. Moga Allah mengampuni guru-gurunya. Dan moga Allah mengampuni sekalian daripada teman-teman serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita kena doa sebab beliau telah pesan, sesiapa yang mengambil manfaat walaupun sedikit daripada buku ini, hendaklah mendoakan untuk kita. Seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Allahi, dan hanya ke atas Allah Al-Karim yang mulia, i'timadi adalah harapanku, adalah sandaranku, wa ilaihi, dan hanya kepada Allah tafwidhi adalah penyerahanku, wastinadi dan sandaranku, wa hasbi Allah, dan Allah lah sebaik-baik penolong, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik penolong, wala haula, dan tiada daya, wala quwwah, dan kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Itu adalah muqaddimah. Lalu ada yang bertanya, ada jual ke kitab Riyadhus Salihin? Saya tak ada jual, tapi nanti saya sharekan dia punya, saya akan sharekan dia punya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia punya PDF, yang mana saya tak jumpa banyak terjemahan yang sesuai, tapi ada satu terjemahan yang mana boleh digunakan insya-Allah. Lalu saya sharekan sekarang ni di dalam Telegram Kuliah Umar Aziz. Lalu para sahabat boleh ambil link PDF tersebut dalam Kuliah Umar Aziz. Sebentar saya sharekan sekarang. Saya lupa nak sharekan tadi, tapi kalau saya sharekan tadi pun sebenarnya dia tak ada mukaddimah. Mukaddimah ada dalam bahasa Arab. Lalu saya sharekan siri yang pertama, dia ada 2 siri ke dalam Telegram Kuliah Umar Aziz untuk yang tak ada buku. Untuk yang ada buku, boleh gunakan buku masing-masing. Lalu saya dah sharekan kitab Riyadhus Salihin buku 1, yang mana PDF-nya dalam Telegram Kuliah Umar Aziz. Dalam Telegram Kuliah Umar Aziz. Nak tahu ustaz baca jilid ke berapa? Semestinya jilid pertama, sebab ini pun baru siri yang kedua. Kita baca jilid yang pertama. Kita baca dalam jilid yang pertama, iaitu muqaddimah. Tadi muqaddimah. Lalu adakah sahabat-sahabat dah dapat? Lalu mana yang nak boleh ambil daripada Telegram Kuliah Umar Aziz, dan boleh subscribe Telegram Kuliah Umar Aziz. Dan nanti kalau ada lagi yang bertanya yang join kemudian, maka mohon bantu untuk ajak mereka masuk ke dalam Telegram Kuliah Umar Aziz. Lalu buku ni saya tidak ada jual, tetapi boleh dapatkan di Telegram Kuliah Umar Aziz. Nak tengok kulit buku ustaz? Kulit buku saya bahasa Arab. Dah hilang dah pun tajuk dia. Ini dia, bahasa Arab, Riyadhus Salihin. Saya menggunakan bahasa Arab. Lalu saya tak gunakan bahasa Melayu, tapi terjemahannya ada. Kak Gayah dalam ini saya gunakan yang bahasa Arab. Dah hilang dah pun, dah lama dah guna. Dah hilang dia punya tajuk dah. Lalu mohon sahabat-sahabat untuk ambil dahulu sebelum kita masuk pada bab yang pertama. Okey, alhamdulillah. Okey, dan ada di Telegram. Terima kasih. Okey, jom kita baca bab yang pertama. Kita akan nampak banyak bab yang ada kerana ianya hampir 2000 riwayat yang ada dalam Riyadhus Salihin. Jom kita baca hadis yang pertama. Walaupun dah pukul 7, kita baca hadis yang pertama. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, saya tidak akan menjelaskan dengan terlalu detail, cumanya di mana ada pengajaran kita akan ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama, babun fil ikhlasi wa ihdarin niyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Maka ini adalah
apa yang kita nampak, bab yang pertama yang Imam Nawawi tekankan, yang mana berkaitan tentang ikhlas pada melakukan apa pun. Sebab itu bab yang pertama, apakah dia? Bab yang pertama, fil ikhlas, pada keikhlasan, wa ihdarin niyah, dan menghadirkan niat. Apa maksud menghadirkan niat? Apa pun nak buat kena ada niat. Itu maksud menghadirkan niat. Nak solat, hadirkan niat yang kita nak solat. Nak mandi, hadirkan niat yang kita nak mandi. Nak bersedekah, hadirkan niat ketika mana sedekah. Nak pada waktu itu senyum, hadirkan niat yang kita senyum kerana Allah. Memberi nafkah pada keluarga, hadirkan niat yang mana kita buat itu kerana tanggungjawab kita. Lalu pada apa pun amalan, ada dua benda. Yang pertama, buat semata-mata kerana Allah. Dan yang kedua, hadirkan niat bila buat sesuatu. Dan sebab itu kita nampak sebenarnya seluruh hidup kita adalah ibadah. Contohnya kita nak tidur, hadirkan niat pada waktu itu kita nak tidur supaya bangun malam. Kita belajar ini. Kenapa kita belajar? Adakah kerana kita memang banyak masa lapang, sebab itu kita belajar? Sebab kita PKP, sebab itu kita belajar? Sebab memang ada kat rumah, sebab itu kita belajar? Tidak. Kita belajar, hadirkan niat sebab kita belajar adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini satu penegasan yang Imam Nawawi bawakan bersesuaian dengan pandangan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahawa pentingnya untuk menghadirkan niat bagi setiap amalan. Sebab itu kata Imam Nawawi, fil ikhlas, yang pertama ikhlas kerana Allah. Yang kedua, wa ihdarin niyah, dan menghadirkan niat. Bila nak menghadirkan niat? Fi, pada, dalam segala, jami', dalam segala, al-a'mal, perbuatan, wal ahwal, wal aqwal, ucapan, a'mal, perbuatan, wal aqwal, ucapan, wal ahwal, dan juga keadaan. Lalu pada apa jua perbuatan, pada apa jua ucapan, pada apa jua keadaan, al-barizah, sama ada yang jelas nyata, wal khafiyah, dan yang tersembunyi, sama, hadirkan niat, dan mesti pada waktu itu adanya ikhlas. Lalu semua amalan, semua ucapan, mesti perbaiki niat, mesti hadirkan niat. Lalu itulah maksud bab yang pertama. Dua benda kena buat. Apakah dia? Pada waktu itu ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat memberi makna perbaiki niat. Kalaulah kita buat kerana Allah, istiqamahkan atas itu. Kalaulah kita buat bukan kerana Allah, tukar dan perbaiki niat itu untuk menjadi kerana Allah. Dan yang kedua, ihdarin niyah, hadirkan niat pada apa jua yang kita lakukan, perbuatan, ucapan, keadaan, kena hadirkan niat. Lalu macam sebab itu setiap kali sebelum kita mula belajar, kita hadirkan niat. Moga-moga apa yang kita belajar, apa yang saya sampaikan adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlan-ahlan kepada sahabat yang bersama, kepada para sahabat yang ingin untuk untuk mendapatkan kitab Riyadhus Salihin, boleh dapatkan di Telegram Kuliah Umar Aziz. Saya nampak ramai yang baru bersama, boleh dapatkan di Telegram Kuliah Umar Aziz. Lalu Imam Nawawi dah terangkan maksud bab, dan kemudian beliau membawa beberapa potong ayat Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Firman Allah. Apakah ayat yang Imam Nawawi bawa sebagai dalil untuk menunjukkan tajuk bab dia, untuk menunjukkan tajuk yang dia telah bawa? Firman Allah, wama, dan tidaklah, umiru, mereka diperintahkan. Lalu hamba-hamba Allah ini tidaklah Allah perintahkan mereka, illa, kecuali, melainkan, li, supaya, agar, ya'budu, mereka menyembah, mereka memperhambakan diri Allah kepada Allah. Lalu apakah Allah suruh kita buat?
mukhlisin, dalam keadaan mukhlisin, dalam keadaan ikhlas, mukhlisin, mengikhlaskan diri, lahu, hanya untuk Allah, ad-din, akan agama. Lalu mukhlisin, mengikhlaskan diri untuk Allah akan amalan agama. Lalu mukhlisin lahuddin, itu adalah tajuk bab. Kerana tajuk bab adalah mengikhlaskan amalan, menghadirkan niat. Lalu diambil daripada riwayat, daripada firman Allah, mukhlisin lahuddin. Lalu bagaimanakah kita nak ikhlaskan diri? Firman Allah Subhanahu wa taala, hunafa, dalam keadaan pada waktu itu semata-mata berdiri lurus pada agama Allah. Hunafa, semata-mata untuk Allah, berdiri teguh pada perintah Allah. Wa yuqimus salah, dan juga pada waktu itu mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Firman Allah Subhanahu wa taala di hujung ayat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang benar, itulah pegangan yang benar. Lalu apakah pegangan yang benar? Pada setiap amalan, pada perbuatan memperhambakan diri kepada Allah, mukhlisina lahuddin, maka pada waktu itu mukhlis, jadikan pada waktu itu diri ikhlas apapun kerana Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat ini kalau kita perasan, Allah menyebut tentang niat terlebih dahulu, barulah Allah menyebut tentang amalan solat dan juga zakat. Nak menunjukkan betapa pentingnya niat, betapa pentingnya mengikhlaskan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada perkataan mukhlisina lahuddin, maka daripada situlah Imam Nawawi sabitkan tentang tajuk beliau, bab pada menerangkan tentang ikhlas dan juga menghadirkan niat. Kenapa kena menghadirkan niat? Kerana pentingnya niat, sehingga Allah sebut pada hujung ayat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus, dan itulah agama yang benar. Apakah agama yang benar? Agama yang benar, pegangan yang benar adalah bila dilakukan semua amalan kerana Allah Subhanahu wa taala. Lalu kerana pentingnya niat, maka Allah sebutkan pada surah Al-Bayyinah ini, ayat yang kelima, wa dzalika dinul qayyimah. Kemudian ayat yang kedua, Imam An-Nawawi membawakan ayat yang kedua, ayat yang mana ada dalam suratul Hajj, ayat yang ke-37. Firman Allah, la yanalallaha luhumuha. Ayat ini menerangkan ketika mana seseorang manusia itu menyembelih binatang korban, maka Allah tegaskan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang mana firman Allah sama sekali tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, daging-daging binatang korban tadi, wala dima'uha, dan juga tidak sampai kepada Allah darah-darah binatang korban tersebut. Lalu bila kita melakukan amalan, bukan daging yang sampai, bukan darah yang sampai. Lalu apakah yang sampai kepada Allah? Firman Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai adalah takwa daripada kamu. Dan daripada mana takwa? Takwa datangnya daripada hati. Daripada mana takwa? Takwa datang daripada niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan yang hanya sampai kepada Allah adalah takwa daripada kamu, Imam Nawawi ambil itu sebagai dalil untuk melakukan amalan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil yang kedua yang beliau bawa, menunjukkan pentingnya takwa dan pentingnya untuk menghadirkan niat pada setiap amalan. Seterusnya, riwayat yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Ali Imran ayat yang ke-29. Firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu, jika kamu jika kamu menyembunyikan,
ma fi sudurikum, apa-apa yang ada dalam hati kamu, au tubdu, ataupun kamu zahirkannya, ya'lamuhullah, Allah pasti akan tahu. Lalu apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan dalam hati, semuanya Allah tahu. Maka ayat ini Imam Nawawi menjadikan sebagai dalil pentingnya pada melakukan amalan, menghadirkan niat dan memperbaiki niat. Kenapa? Sebab apa jua niat yang hadir pada waktu kita buat amalan? Firman Allah, ya'lamullah, semuanya Allah tahu. Lalu bayangkan, kalaulah bila kita tidak menghadirkan niat bila kita buat sesuatu amalan, dan pada waktu itu kita buat amalan sambil lewa, kita solat, kita tak niat pun solat itu adalah kerana Allah. Kita ketika mana sedekah, kita tak hadirkan niat itu untuk apa? Ketika mana kita buat amalan, kita tak hadirkan niat itu untuk apa? Padahal sebenarnya Allah tahu adakah kita buat benar-benar kerana Allah ataupun tidak. Kerana Allah Maha mengetahui apa yang manusia sembunyikan dan apa yang manusia zahirkan. Maka daripada ayat yang ke-29 ini, Imam Nawawi nak memberi pemahaman kepada kita, sebab itu penting pada setiap amalan yang kita buat, hadirkan niat. Pada setiap ucapan yang kita ungkapkan, hadirkan niat. Pada setiap keadaan yang kita ada, hadirkan niat, kerana apa yang ada dalam hati kita, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Maka inilah tiga ayat Al-Quran yang Imam Nawawi bawa untuk sabitkan tajuk beliau, pentingnya untuk ikhlas dan pentingnya untuk menghadirkan niat pada perbuatan, pada ucapan, pada apa jua keadaan. Dan dibawakan ayat daripada surah Al-Bayyinah, daripada surah Al-Hajj dan juga daripada surah Ali Imran. Lalu ini yang mana kita dapat kongsikan pada pagi ini, insya-Allah. Esok kita sambung lagi. Kita hanya berkongsi dalam 30 minit. Selalunya kita akan mula jam 6.30 ataupun 6.35, insya-Allah. Saya harap para sahabat bersabar. Kadang-kala saya mula lewat, kadang-kala saya mula awal. Dan pada sahabat-sahabat yang mana yang mana nak dapatkan kitab, boleh ambil daripada Telegram Kuliah Umar Aziz. Lalu ini dia, 3 ayat ini menjadi dalil bagi tajuk yang telah dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apa pengajaran yang kita dapat? Pengajaran pertama yang kita dapat, penting untuk niat itu sentiasa diperbaiki. Diperbaiki bagaimana? Untuk dibuat semata-mata kerana Allah. Kalaulah bukan kerana Allah, perbetulkan, perbaiki. Dan yang kedua, sekecil mana pun amalan yang kita buat, maka hadirkan niat untuk buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana sebenarnya yang sampai pada Allah adalah apa yang ada daripada diri kita, daripada takwa dan daripada niat yang ikhlas kerana Allah, seperti mana ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah esok kita akan mula baca riwayat-riwayat, hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam tajuk ini. Moga-moga bermanfaat, insya-Allah. Kita jumpa jam 8 pagi dalam Hayati Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kepada yang kali pertama join. Jemput join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Amin ya rabbal alamin.